Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 19 hari bulan 1 2023 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Al-Azkarun Nawawiyah, kitab zikir yang dikumpul doa-doanya, bacaannya oleh Imam Nawawi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada athar bacaan para sahabat. Kitab ini direngkaskan dalam buku Perisai Muslim. Mana ada Perisai Muslim tu dia boleh buka. Lebih kurang isi kandungannya ada dalam perisai ini. Walaupun dia kecil, dia ringkas daripada kitab besar ni. Namun dia ringkas. Baik para pelajar sekalian, kita masuk ke buku terjemahan muka surat 276. Pasal 9, doa setelah menutup mata orang yang meninggal dunia. Kitab Arab, bab 109, babu ma yaquluhu ba'da taghmidil mayyit. Tengok dalam kitab terjemah lah nombor dia tu, kalau tidak lari channel pula. Bacaan yang ke-429, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kami ruwina fi sahih Muslim, kami meriwayatkan dalam sahih Muslim daripada Ummu Salamah. Siapa dia Ummu Salamah ni? Nama dia Hindun radhiyallahu anha, yang akhirnya menjadi Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindun kata apa? Qalat, Rasul kata Hindun cerita kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu. Tengok terjemahan dia, kadang-kadang kita kena terjemah semula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawat, bukan layan orang hidup, orang mati, orang tak layan, ada orang melawat. Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawat Abu Salamah yang sudah meninggal. Matanya sudah tidak bergerak. Syaqqa basaruhu, matanya tak gerak. Senyak dah lah, kerah dah lah, mati kan. Jadi mata dia syaqqa dengan makna terbuka gitu. Syaqqa basaruhu. Apa Nabi buat? Fa'aghmadahu, maka Nabi SAW menutupnya. Nabi tutup mata dia. Kalau kita pergi, keluarga kita, siapa kita mati, kita ada dekat dia, celek mata gitu, kita tutup uruk mata ni biar tutup. Kalau mulut dia tenganga, kita kena ikat dengan tali. Jangan bagi tenganga gitu, tak sopan lah. Walaupun dia sudah mati, kita nak tengok yang tenang-tenang. Mata jelek, mulut tenganga lah. Maka Nabi kita tutup mata dia. Dan baginda Nabi SAW bersabda, inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya pandangan mata mengikut ruh yang dicabut. Dengar ni. Hadis ni sahih dalam Muslim. Jadi bila ruh tu diambil oleh malakul maut, buat naik ruh,
mata dia tengok pada ruh dia. Itu dia panggil memandang. Ada kalau orang tengok orang nak mati, duduk dekat dengan dia, kita akan nampak. Dia pejam mata, tiba-tiba celek tengok. Dia celek tu, sama ada dia tutup balik ataupun terbuka. Kalau terbuka, tutup. Gosok, dia tutup. Kalau tidak, takut pula orang mari tengok. Mata banyak terbuka. Kemudian Nabi kata apa? Fadajja nasu min ahlihi. Ketika itu keluarga yang berada di situ menjadi riuh, geger, bising sekejap sebab mati. Yalah, panik jugalah seketika. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Ahli keluarga semua, janganlah kamu mendoakan diri kamu kecuali dengan kebaikan. Lish? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya para malaikat saat ini mengucapkan amin atas apa yang kamu ucapkan. Itu bahaya. Maknanya kalau mati orang kita, keluarga kita mati, jangan duk bertempik, jangan duk ucap pelik-pelik. Mati dah lah, susahlah hidup kita lepas ni, tak ada lagi siapa lah. Mu kata lagi tu malaikat pun amin, susah sungguh dia. Kita kena doa yang baik-baik. Ya Allah, berilah keampunan kepada dia, ya Allah. Kemudian kita akan baca doa yang Nabi kita ajar ni. Doa minta Allah Ta'ala ganti yang lebih baik. Jangan sekali-kali doa benda tak baik kerana malaikat mengaminkan doa. Wadah? Jelas? Jangan duduk bertempik, jangan duduk melaut, jangan duduk meratap. Nanti malaikat kata amin, rusak binasa lah awak. Tak ada lah, bahaya sekali tu. Kemudian summa qal, kemudian Nabi pun berdoa. Tadi dia nasihat dulu. Maknanya 3 perkara yang Nabi kita buat dalam satu masa. Dia tutup mata Abu Salamah, nasihat pada keluarga yang tengah bising tadi. Kemudian Nabi kita doakan kepada mayat. Ikut semua doa ni sebab kita nak baca doa ni. Bila kita tengok mayat, kita baca doa ni. Allahumma ghafir. Sampai sini nak baca apa? Doa ni li Abi Salamah. Tak boleh lah li Abi Salamah tu yang mati hari tu. Kalaulah yang mati tu keluarga kita, kita tukar. Tulis belajar betul bawah tu. Li, kekal kalimah li. Kemudian sebut nama si mati. Kita kata yang mati tu ayah kita, Allahumma ghafir li abi. Kalau ayah. Kalau pak saudara, Allahumma ghafir li ammi. Siapa dia kawan kita, kita sebut nama dia. Allahumma ghafir li, nama gabah mati ni. Yusuf, Allahumma ghafir li Yusuf. Siapa dia nak mati, matilah. Yang penting kita doa. Tulis kita belajar, letak garisan di bawah li abi. Li abi Salamah tu tukar kepada orang yang kita mati, ya orang yang kita pergi ziarah tu. Pandara. Allahumma ghafir li Abi Salamah kata. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrih. Wa nawwir lahu fi. Ingat dah waktu kita baca li abi tu tukar kepada nama si mati. Kalau kita tak kenal nama, macam mana? Kita tak tahu nama apa pakcik ni. Nak katakan tulis tepi. Allahumma ighfir li hadzal mayyit. Gitu ya. Allahumma ighfir li hadzal mayyit. Ampun kepada mayat ni. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah darjatnya di antara orang-orang yang mendapat petunjuk. Wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin. Gantikanlah dia pada keluarganya yang tertinggal. Keluarga dia hak tinggal lagi tu, mu ganti ya Allah pengganti hak jaga keluarga dia tu. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin.
ampunilah kami dan dia wahai Tuhan semesta alam, wafsah lahu fi qabrih, luaskanlah kuburnya, wa nawwir lahu fi, dan jadikanlah kuburnya terang benderang dengan cahaya keimanan. Comel ke tak comel? Bacaan ni sangat cantik. Sebab tu ana tulis, minta orang tulis rumah mayat tu, kalau pergi melawat rumah mayat belakang ni, kita tulis di tepak ni doa ni, supaya setiap orang mari nak tengok mayat tu, dia baca doa tu. Allahumma fili fulan, Allahumma fili Abi Salamah. Itu nama dia. Kita tukarlah nama. Ada kau tukar hadis, bukan tukar hadis. Doa ni kena realiti, tak bolehlah kita pergi doa orang lain. Kita nak doa ke orang mati kita ni. Kalau kita tak pandai, tak kenal nama, kita doa siapa? Allahumma fili hadzal mayyit. Habis cerita. Ikut sekali lagi. Nak suruh pandai ni. Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Mudah seduk berlagu lah baca doa ya. Lama hidup main baru pak dia tahu duduk. Tu ahli nasib lagi tu, kita nak berdoa. Doa ni cantik. Hadis pun hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jelaslah tu Baik, kita pergi pada bacaan 430. Kami riwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih daripada Bakar bin Abdullah. Daripada Bakar bin Abdullah, seorang ulama tabi'in. Pelajar-pelajar ni ingat, bila kata tabi'in, siapa dia? Ulama tabi'in, siapa? Orang yang sempat jumpa dengan sahabat Nabi, maka dia jadi tabi'in. Kalau orang jumpa dengan Nabi, jadi sahabat. Jadi Bakar bin Abdullah ni ulama tabi'in, at-tabi'iyul jalil, seorang ulama tabi'in yang mulia. Dia berkata, dia kata apa? Qal iza aghmatta al-mayyit, apabila engkau menutup mata orang yang meninggal dunia, mana kita duduk kat mayat masa tu, kita sah dia mati, mata dia jelek, kita tutup, urut tutup, kita baca doa ni. Katalah Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita duduk gosok mata urut dia tu, tutup mata dia, kita baca doa ni. Itu kata Bakar Abu Zaid. Qalat falamma mata Abu Salamah. Jadi kata di Ummu Salamah, cerita tak habis lagi tadi. Dia kata apa? Baiklah. Dah tukar. Mi atas. Wa iza hamaltahu, tukar baris dia. Dan apabila engkau hamaltahu, memikulnya, bikul nak gimana? Nak bawa dia ke kubur. Bila kita pikul mayat nak pergi kubur, ataupun kita berjalan dengan mayat nak hantar dia ke kubur, maka ucaplah bismillah. Tu je. Kita nak pikul mayat turun daripada rumah, baca bismillah. Tak ada azan. Setengah orang ni nak turun mayat daripada rumah, azan dulu. Tak ada. Azan tu untuk cerita lain. Azan mayat tidak ada. Tidak ada dalam sunnah. Ada dalam buku. Kemudian bertasbihlah selama engkau menghantarnya. Maksudnya sepanjang kita berjalan tu, kita bertasbih perlahan. Tulis secara jangan kuat-kuat. Ada lagi tak, kita kata tak boleh
mengikut jenazah dengan suara hingga bangas yang kuat walaupun dengan berzikir. Orang Arab ni pelik. Oh, kalau ikut jenazah bising. Sallu ala Nabi. Pakat selawat belaka. Kabiru, jadi dia yang sunnahnya tak ada. Kita ikut jenazah sambil kita tasbih, sambil kita berfikir, hari ni aku pikul jenazah, mungkin besok orang pikul aku jenazah. Fikir, barulah kita jadi insaf. Ni dak ikut mayat tu hingga banga atau sengih-sengih. Macam dia tak semati, tak malaikat maut tak jumpa cari dia. Hari tu, esok belum tentu. Ingat, itu bacaan. Bacaan ini dia panggil maqtu' sahih. Maknanya riwayat kepada Bakar tu sahih, tapi dia tidak angkat ke Nabi. Dia beza di antara tanda belajar. Satu dia panggil marfu', satu daripada diangkat ke Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mauquf, kata sahabat. Maqtu' kata tabi'in. Itu istilah yang diguna pakai oleh ulama hadis. Baik, kita berpindah kepada bab 110 Arab. Babu ma yuqalu indal mayyit. Bab ucapan kita ketika berada dekat jenazah. Bila kita duduk dekat jenazah, kita pergi ziarah orang mati, ataupun kita duduk tunggu mayat kita, mayat keluarga kita, kita baca doa ni. Ni Nabi kita ajar doa ni. Ruwina fi sahih Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Apabila engkau menziarahi orang sakit, mana kita nak tengok orang sakit ataupun kita sudah ziarah orang mati, melawat orang meninggal dunia, maka ucapkanlah doa yang baik-baik. Jangan duduk cakap tak pasal situ. Kita doa baik-baik. Ya Allah, berilah keampunan. Kalau orang sakit, ya Allah sembuhlah penyakit dia ni. Kalau dia orang sudah mati, kita doa baik-baik. Semoga Allah Ta'ala beri pada kita sabar. Allah gantikan dengan pengganti yang baik. Allah berilah kepada keluarga dia hidup aman. Jadi doanya baik-baik. Lish sama dengan hadis tadi juga. Fa innal malaikata, kerana para malaikat saat itu mengucapkan amin di atas apa yang kamu kata. Kita kata tak baik, malaikat pun amin. Jadi tak baik. Kalau kita ucap yang baik, malaikat kata amin, insya-Allah kita dapat yang baik. Kena sabarlah atas kematian. Jangan dibuat mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Maka Ummu Salamah yang mencerita hadis ini menyatakan pengalaman dia. Dia kata apa? Qalat falamma mata Abu Salamah ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Aba Salamah qad mat. Jadi bila suami dia meninggal, Abu Salamah mati, Ummu Salamah pergi maklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suami saya Abu Salamah meninggal ya Rasulullah. Dulu bukan ada telefon, nak main WhatsApp tak ada. Kena pergi maklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita pun bersabda, Nabi kata apa? Quli, kamu ucaplah. Bila kita dengar orang mati, kita ziarah orang mati, kita pun kena ucap doa ni. Tadi satu doa, ni doa yang kedua. Kata Allahumma ghfirli walah wa aqibni minhu uqba hasanah. Allahumma ghfirli walah wa aqibni minhu uqba hasanah. Ya Allah, ampunilah aku dan dia. Kita minta dua-dua. Kita minta untuk dia, kita minta untuk kita. Ampunilah aku dengan si mati ni. Dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Jadi dia mati dah, aku minta ganti hak baik lagi pada dia.
Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Allah SWT menggantikannya untukku dengan orang yang lebih baik darinya, iaitulah Nabi sallallahu sendiri yang meminang Ummu Salamah setelah tamat iddah dia. Itu kelebihan Ummu Salamah lah, sebab dia pejuang Islam yang kuat. Dia begitu sabar dalam perjuangan, maka Allah gantikan dia dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Nabi pinang dia. Alhamdulillah. Baik, demikianlah riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim dan At-Tirmizi. Dia kata apa? Iza hadartumul marid awil mayyit. Kalau muzairah orang sakit ataupun zairah orang mati, mana ala syak. Sementara kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan lain daripada Abi Daud dengan lafaz alal mayyit, tak ada sakit. Sebab tu Imam Nawawi dia letak bacaan dalam bab zairah orang mati, bukan zairah orang sakit. Jadi kalau kita nak kata zairah orang sakit pun boleh lah. Tapi kena baca doa untuk orang sakit lah, jangan doa orang mati. Terkejut kawan tu pula, mati dah. Dah. Cuma ada pun ucapan yang baik itu kita kena ucap juga baik ketika ziarah orang sakit, jangan dicelupar mulut. Ni kat masuk-masuk tengok sakit ke apa ni? Kanser, tahap berapa? Pak. Allah. Minggu lepas pupu saya lagu ni, patut 3 hari mati. Mana agak? Celek mata kawan tu dak. Pakai tengah mati dah, syaqqa basarhu lalu. Jangan, kita kena doa baik. Insya-Allah ramai je orang sembuh ni penyakit lagu ni. Sabarlah sekejap, adalah tu. Baik. Bacaan yang seterusnya 432. Warwina fi sunani Abi Daud wa Ibn Majah an Ma'qil ibn Yasar as-sahabi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu qala iqra'u yasin ala mautakum. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah daripada Ma'qil bin Yasar, seorang sahabat Nabi, diriwayatkan bahawa Nabi bersabda, iqra'u yasin ala mautakum, bacalah surah Yasin ke atas orang yang meninggal dunia di antara kamu. Qala Nawawi kata sanad hadis ni dhaif, sanad dia lemah. Pada sanadnya ada 2 perawi yang tidak dikenali, namun Abu Daud senyap tidak mengatakan dhaif. Tapi hadis ni tulislah pelajar, hadis iqra'u ala mautakum yasin ni hadisun dhaif. Sanad dia lemah. Sebagaimana yang telah dihukum oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Habis tak boleh kau baca Yasin? Boleh, baca lagi. Habis Yasin baca surah lain pula. Kebetulan kita pergi hari Jumaat, baca Yasin, baca Al-Kahfi. Bacalah apapun, jangan duk buat tak kalu. Baca Quran, insya-Allah lebih baik daripada duduk baca benda lain. Dan ada juga riwayat lain, iqra'u yasin ala mautakum, baca Yasin ketika orang nak mati, orang nazak. Elok juga kita baca Yasin. Ada riwayat lain, tak apalah kata di ulama hadis, walaupun riwayat dia lemah, tapi bolehlah diambil istiqnas dalam bab fadilatul amal. Ketika keadaan yang begitu gawat, kita perlu pada suasana yang baik untuk orang nak mati ni. Tak usah duk buat banyak, jangan duk pasal muzik. Biarlah kita pakat baca Quran. Majoriti masyarakat Melayu ni budaya dia pandai surah Yasin. Habis kita baca. Kalau tak ada surah Yasin, baca apa? Qul huwallahu ahad. Apa saja awak ingat, baca. Alhamdulillah kita kata sesalah. Kan? Jadi ana pergi ziarah seorang makcik tua orang kita ni. Masuk mayat tak banyak lagi sakit. Duk guling sini mayat itu ni, makcik ni. Orang sakit ni. Depan dia tu TV besar skrin. Kita ngiling kepala, kata-kata subhanallah. Di saat nenek kita ni ke mak kita sakit, dia tak tengok dah TV tu. Dia tak tengok TV.
TV tu keluar macam-macam kan, keluar makcik tak untuk aurat kan, keluar orang macam-macam orang keluar cerita pelik-pelik. Bilik ni patutnya bilik orang sakit ni biarlah bilik ada kerohanian, rohaniyah tu ada. Kalau nak suruh tak bising tak, nak suruh orang panggil tak sunyi, letaklah ni alat-alat MP3 ni apa benda kaset ke zaman dulu. Nah, kita pasal Quran perlahan-perlahan. Ni hidup pasal TV. Apa dia anak dia kata? Budak-budak hak nunggulah tu. Kita kata subhanallah. Di saat orang perlu pada rahmat Allah, kamu pergi duduk tayangkan cerita-cerita yang tidak sepatutnya orang yang nak bermusafir menuju Allah dengan cerita yang demikian. Jadi seruan saya kepada anak-anak, menantu-menantu, cucu-cici yang jaga orang sakit, buatlah satu keadaan suasana bilik pesakit ni bilik yang dilempahi rahmat Allah Azza wa Jalla. Biarlah malaikat rahmat boleh masuk dalam bilik tu. Biar malaikat rahmat boleh masuk dalam bilik. Sebab malaikat ni banyak jenis. Malaikat yang ada tulis amalan orang ni mungkin mana dia akan ikut. Tapi malaikat rahmat dia tidak akan masuk dalam rumah yang ada bunyi-bunyian muzik-muzik ni, yang ada anjing, ada patung-patung, gambar-gambar, dia tak masuk. Jadi kalau kita bilik orang sakit ni, kalau kita sendiri sakit pun, kita letak dalam bilik yang suasana harmoni mesra malaikat. Tulis bilik mesra malaikat rahmat. Buat semua. Allah gambar pengantin bertua ke diri dah nak mati cakap pengantin. Nah, buang. Simpan lain. Biarlah dalam bilik kita tu bilik ada suasana yang baik. Malaikat nak mari ziarah pun tidak terhalang. Orang-orang lain yang soleh-soleh masuk pun ni tak terguling. Mak kita ni duduk depan TV besar skrin, kononnya anak cucu hok menunggu tu puas nak tengok TV mutubik luar nak tengok. Apa yang duduk letak TV besar depan mak kita yang sedang menunggu limpahan rahmat Allah Taala untuk diambil nyawanya tu. Jangan. Itu nasihat kita lah kepada anak-anak dan penjaga-penjaga orang sakit. Kalau saya pasal Quran 24 jam pun tidak baik. Dia nak tidur, dia nak rehat. Kalau kita tengok dia celak mata, mak, kita dengar Quran sekejap boleh? Boleh. Pasal sekejap, 10 minit. Habis satu surah tutup. Dia orang sakit dia perlu pada rehat, bukannya duduk duduk bergedik dengan TikTok lagi, tak ada masa dia duduk main-main benda lagi tu. Baiklah para jemaah sekalian, itu nasihat kita. Dia panggil bilik mesra malaikat. Dia kata kalau tak mesra malaikat maut tak masuk. La. Malaikat maut, malaikat hafazah, malaikat kiraman katibin, dia akan pergi semua tempat. Hak tak masuknya malaikat rahmat. Malaikatur rahmah, yang ni yang tak masuk. Baiklah, kita pindah kepada bacaan yang ada lagi satu bacaan. Hadis tu tadi dhaif. Hadis bacaan 433 warawa ibnu Abi Dawud an Mujalid an Sya'bi qalat. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan daripada Mujalid daripada Asy-Sya'bi, dia berkata, dia kata apa? Kanatil ansar idza hadaru qara'u indal mayyit surat al-Baqarah. Kata di Sya'bi, kaum Ansar, orang Madinah, apabila menziarahi orang yang hadaru indal mayyit, menziarahi orang mati, mereka baca surah Baqarah. Baru puas hati nak pergi ziarah orang mati, kena surah Baqarah 2 juz setengah tu baru keluar dah. Lari tak mau pergi melawat. Cuma kata Nawawi, Mujalid dhaif. Jadi riwayat ni dhaif. Riwayat yang kata baca surah Baqarah ni dhaif. Habis nak baca apa? Bacalah apa-apa surah yang kamu ingat, yang kamu boleh baca, tafadhal. Jangan hidup baca cerita kat orang tua, jangan, tak ada pasal. Baik. Babu ma yaquluhu man mata lahu mayyit. Dengar ni.
Doa ketika salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia. Tulis itu tajuk. Doa ketika keluarga kita mati. Maknanya keluarga kita, mak kita, ayah kita, suami kita, bini kita mati, meninggal, anak, maka kita kena baca doa ni. Ni. Tanda dia ada 3 bacaan. Lepas ni kita dengar kawan-kawan mati. Nanti ada bacaan pula kalau kita dengar musuh Islam mati. Apa kita nak baca? Ikut tengok. Bacaan yang ke-434, kata Nawawi rahimahullah, kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ummu Salamah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul, tidak ada mana-mana seorang hamba Allah Ta'ala yang Muslim ditimpa musibah, kemudian dia berucap dengan doa ni. Dia kata apa? Ikut lagu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bila kita dengar ya kita kena musibah, berlaku kematian atau berlaku aksiden, kita tengok keluarga kita nyetepuh di kereta, lori, terbalik motor, apa saja musibah, tak kira lah apa benda, musibah dia kira. Maka kita kena kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah kami akan kembali. Itu ayat Quran tu. Kemudian kita doa, Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala kepadaku pada musibah yang menimpa aku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Tutup kurungan. Itu tamat bacaan setakat tu. Mu jangan baca kecuali Allah akan memberinya pahala. Lebih SOP tu. Jadi terjemahan baca kita daripada sesungguhnya tadi sampai lebih baik darinya. Maka Nabi kata apa? Illa ajarahullahu fi musibatihi, kecuali Allah akan memberinya pahala pada musibah yang menimpanya, wa akhlafa lahu khairan minhu, dan menggantikannya dengan yang lebih baik. Jadi alhamdulillah kata. Jadi kemudian Ummu Salamah dia baca doa ni. Bila mati cik abang dia Abu Salamah radhiyallahu anhu, Ummu Salamah baca doa ni. Tengok hadis. Dia kata apa? Qalat falamma tuwfi Abu Salamah. Ketika Abu Salamah suami dia meninggal dunia, aku mengucapkan doa seperti yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menggantikannya untukku dengan lebih baik darinya, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminang Ummu Salamah. Cuma para pelajar tulis itu, tulis tepi kitab, cara Tuhan nak ganti tak sama. Tak semesti orang ni mati bini kita doa boleh bini lain. Lah, orang ni mati suami dia doa boleh tok laki baru. Tak syarat. Boleh jadi Allah ganti dengan lebih baik. Dulu anak dia tak peduli, duduk keseorangan dengan soklami, kelipah dengan tok laki dia. Tak ada orang pun di rumah. Bila suami dia mati, ayah dia mati, dia pun berdoa, Allah hantar balik anak-anak hodok jauh-jauh tu sanggup berhenti kerja pun ada, minta tukar kerja pun ada, sebab nak balik duduk dengan mak. Dulu kita duduk seorang dengan suami, sekarang ni kita duduk dengan anak kita, cucu, ada 5 ni beriuk atas rumah, hingga bangar kata orang, bising dah. Daripada sunyi seorang, tengok ada. Ataupun dulu kita nak belajar tak boleh, nak ngaji pun tak boleh, duduk tunggu ayah dia,
Nah, pagi petang siang malam, bila suami dia mati, dia doa ni, Allah bagi pada dia lebih baik. Dia mari duduk pondok, boleh kawan-kawan yang baik, pagi petang siang malam duduk ngaji Quran, duduk belajar solat berjamaah, duduk belajar Quran, belajar kitab, duduk jamu pagi petang siang malam. Jadi tulis itu, cara Tuhan ganti tak sama. Tak semestinya bila orang ni belagak kereta tam, atau lebur kereta, Allah makjurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, esok boleh mesti. Hak belagak mari kereta perata buruk bank. Tak syarat. Jadi kena faham, setengah orang ni dia salah faham. Dia kata, kita baca doa ni tak ganti-ganti pun Tuhan. Alah, bersikap cabut kata, tak boleh bersikap. Kita kata cara Tuhan ganti berbeza. Yang penting, apa yang penting? Kita baca doa ni, kita yakin dengan apa yang dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca lagi doa lain pula. Ayat bacaan yang ke-435. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Ummu Salamah juga, dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza asaba ahadukum musibatun falyaqul," sama ya bacaan. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu musibati," beza khilafah. "Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha." Jadi maksud dianya, sungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguhnya kepada Allah kami kembali. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon pahala daripada musibah yang menimpa aku ini. Samalah dengan tadi. Oleh kerana itu berilah pahala kepadaku pada musibah yang menimpa aku dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Cuma hadis ini riwayat Abu Daud, rawahu Abu Daud. Jadi ulama hadis ada apa ni menyebut tentang sanad dia tu. Dalam Muhakkik kitab ni kata sanad dia dhaif. Ada yang kata tidak dhaif. Sebab asal hadis ni ada dalam Muslim. Kalau kita baca tadi. Cuma beza lapak sikit. Jadi kalau kita tak payah banyak masalah, kita kekal dengan riwayat yang pertama tadi, riwayat Muslim, cukuplah tu. Sebab makna dia sama, cuma lapak berbeza. Jadi anak-anak saudari para pelajar, fokus dengan riwayat yang pertama tu. Sebab biar kita ingat kalau baca ni tak ingat dua-dua rugi. Ingat satu yang sahih, alhamdulillah selesailah masalah kita dalam bacaan ini. Baik, kita berpindah kepada bacaan 436. Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi dan lainnya daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata waladul 'abdi, qala Allah Ta'ala li malaikatihi qabattum walada 'abdi." Tengok terjemahan supaya kita ringkas sikit. Apabila anak seorang hamba Allah Ta'ala meninggal, Allah berfirman kepada para malaikatnya. Jadi malaikat mau ambil nyawa anak seorang hamba Allah Ta'ala ini. Nabi kata, qabattum walada abdi, malaikat mugi ambil nyawa anak hamba aku tu. Fayaqulu na'am, iyalah, ajal dia sudah sampai, kami tarik nyawa tu. Fayaqul, Allah tanya lagi, qabattum samarata fuadihi, kamu ambil buah hati hamba aku? Fayaqulu na'am, iya ya Rabbi, anak dia sudah tamat tempoh hidup, kami tarik nyawa. Fayaqul, Allah berfirman, famaza qala abdi, hamba aku, ayah budak tu kata apa waktu anak dia mati dia? Dia kata apa? Dia bertempik, dia melau, dia melompat, tarik rambut, koyok baju, kau dia kata apa? Fayaqulun, malaikat kata apa? Hamidaka wastarja. Tengok kita apa? Hamidaka wastarja, dia puji Allah. Dia kata alhamdulillah ala kulli hal.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu makna istirja'. Istirja' itu maknanya dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulu Allah Ta'ala ibnu li'abdi baitan fil jannah. Allah kata mubina bagi hamba aku tu sebuah mahliga dalam syurga, wasammuhu baital hamdi. Namakan mahligai pujian. Sebab apa? Sebab walaupun anak dia mati, dia puji Allah. Dia kata alhamdulillah. Kalau kita kena bala, kita kata apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Ketika dia beri rahmat pada aku, ketika dia beri rezeki pada aku, kita kata alhamdulillah. Ketika dia uji kita, kita kata apa? Kata apa? Kita kena kata alhamdulillah juga. Maka ulama hadis, ulama akidah, ulama ahlus sunnah kata tidak ada sesiapa dalam dunia ini dipuji dengan benda tak baik kecuali Allah saja. Allah dia beri rezeki pada kita, boleh makan banyak, kita kata alhamdulillah. Allah uji kita dengan musibah. Mati anak kau, mati siapa-siapa kita sayang. Kereta kita kena langgar, barang kita hilang. Contohnya, kita kena kata alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. La yuhmadu, tidak dipuji orang lain dalam perkara yang tak baik kecuali Allah sahaja. Jadi oleh kerana Tuhan tanya malaikat, ayah dia kata apa? Waktu anak dia kena ambil tadi, waktu anak dia meninggal tadi, ayah dia kata apa? Wa yaqulun hamidaka wastarja'a. Dia puji Allah dan dia kata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah perintah malaikat bina sebuah mahliga dalam syurga, nama dia Baitul Hamdi. Siapa dia nak mahliga dalam syurga? Dia sabar ketika menerima musibah. Boleh ke tak boleh? Sedap cakap dia kata. Sabar-sabar ni cakap sedap, nak buat payah. Memanglah itu nama dia sabar. Kalau tidak, orang tak panggil sabar pula. Dengar dah cerita orang sabar pelik? Dah dengar? Nak dengar kata sih? Nak kita cerita. Celek mata, buka telinga. Dengar molek. Dia ni, dia salah lah. Dia jalan-jalan, orang tijak kaki dia. Allah dia kata apa? Dia maki sampai 7 lapis langit. Bahasa gila, mata buta, jalan sengit, macam-macam. Lepas dia maki semua, dia puruk dada. Alhamdulillah, nasib baiklah aku sabar. Betul kau sabar lagu tu? Kalau lagu tu sabar, atas dunia ni tak ada orang tak sabar, sabar belaka. Yang sabarnya, bila kena pijak kaki kau kena apa? Kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Nah, segala puji bagi Allah. Allah ma'jurni fi musibati. Tak marah, barulah kita kata itu sabar. Ni lepas dia maki, habis orang atas dunia ni maki dia, lepas tu baru kata alhamdulillah aku sabar. Sabar apa lagu tu? Sabar pelik. Mari kita habiskan bacaan ini insya-Allah. Tengok bacaan yang ke 437. 437. Wa fi makna hadza ma ruwina fi sahih al-Bukhari. Imam Nawawi kata bacaan yang semakna dengan hadis tersebut. Maknanya bacaan lebih kurang juga. Apa yang kami riwayatkan dalam sahih Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Tulis apa? Tajuk dia dalam hadis qudsi. Kalau Nabi kata qala Allah berfirman, itu maknanya hadis qudsi nama dia. Sebab apa nama hadis qudsi? Sebab dia sandarkan kepada Allah. Itu nama hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un iza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Tidaklah seorang hamba aku yang mukmin di sisiku mendapat balasan
apabila aku ambil anak yang dicintainya. Allah Ta'ala matikan anak dia daripada penduduk dunia. Kemudian ihtasabahu, dia pun tak kata kata yang tak baik selain daripada dia kata apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Maka Allah kata illal jannah, orang ni dia sabar menerima kehilangan anak dia, maka ketika itu Allah kata aku beri pada dia balasan syurga. Siapa dia nak syurga? Hendaklah dia kena sabar. Sabar bila? Bila sabar? Ketika menerima musibah. Tamaklah kita. Kita berpindah pula kepada tadi, kematian siapa? Keluarga. Orang dekat dengan kita. Hak ni kita dengar khabar kawan kita mati. Dengar ni. Babu ma yaquluhu man balaghahu mautu sahibihi. Doa ketika mendengar khabar kematian kawan-kawan dia. Kawan dia mati ke, anak beranak dia mati ke, member dia mati, teman-teman dia meninggal. Siapa khabar kepada kita? Dah, kita tengah duduk dia masuk WhatsApp. Thank inna lillahi wa inna ilaihi mati sahabat. Kita baca doa ni. Ataupun orang bagi tahu, sahabat kita mati. Ataupun kita baca di Facebook iklan kematian orang ni, maka kita baca doa ni. Tengok belajar. Kata di An-Nawawi, warwina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni, nama dia Amalul Yaumi wal Lailah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan. Ingatlah kalau kata ruwiya, diriwayatkan bahawa Nabi kita bersabda, al-mautu faza'un. Al-mautu faza'. Kematian itu sangat mengejutkan. Kejut mati ni, engkau tak hidup dah para tu. Fa idza balagha ahadukum wafatu akhihi. Apabila salah seorang daripada kamu mendengar khabar kematian saudara dia. Kita dapat maklumat, orang cerita, orang bagi tahu, kita baca berita, kita dapat lapu WhatsApp ke apa benda. Falyaqul, hendaklah dia baca doa ni. Ikut semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin. Waj'al kitabahu fi 'illiyyin. Wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin. Wala tahrimna ajrah. Wala taftinna ba'dah. Itu aja kata tu bunyi. Nampak gagak ya bunyi dah. Setakat innalillah pun. Wa inna ilaihi fasih lagi. Ulas sekali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin. Waj'al kitabahu fi 'illiyyin. Wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin. Wala tahrimna ajrah. Wala taftinna ba'dah. Ingat ada tak? Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Sesungguhnya kepada Allah kami kembali. Dan sesungguhnya hanya kepada Allah tempat kami kembali. Ya Allah, jadikanlah dia kawan aku yang mati tu
di sisimu termasuk golongan orang yang baik. Tempatkanlah dia buku catatan amalnya di Illiyin. Tengok nota di bawah. Illiyin, orang-orang yang baik-baik. Gantikanlah dia pada keluarganya yang tertinggal. Keluarga dia hak tinggal tu biar ada orang tulu ambil cakna. Orang kata tulu cara, ada orang ambil berat. Engkau janganlah halang kami daripada pahalanya, dan engkau janganlah sesatkan kami selepasnya. Cuma hadis ni tanda sikit, kata ni muhaqqiq isnaduhu dhaif, sanad dia lemah. Sanad dia lemah, tapi tidaklah apa peringkat maudhu' ataupun terlalu lemah. Jadi boleh lagi kita baca. Yang jadi masalah kita sekarang ni, dia tak baca hak ni. Apa dia baca? Dia tak baca juga, dia tepek. Tahu tepek? CMP. Apa dia tepek? Al-Fatihah. Betul tak? Habis dalam grup, jadi grup Fatihah gitu. Kena tukar dia punya tajuk. Kosak grup tu, grup Fatihah. Kita bukan tulis situ. Kita baca kepada orang mati. Ini pakat duk tepek situ buat apa ni? Jadi, ini tanda solidariti. Kalau awak nak ucap kepada orang mati tadi, kita dalam grup ni ada keluarga dia. Kita ambil nombor telefon dia tu, kita hantar WhatsApp PM kepada dia, seorang-seorang hantar. Nanti lepas dia ke bumi banyak, dia tenang-tenang dia baca tengok. Orang ni ucap. Dia balas balik, terima kasih, jazakallahu khairah. Ni duk sumbak dalam grup ni. Kita baru letak ya grup ni, insya-Allah malam ni ada ceramah perdana. Atau ada orang kata kawan kita mati, habis tepek Fatihah tu, tak tahu ceramah perdana apa mana habis dah. Jadi grup Fatihah. Atau saya duduk buat pelik-pelik. Kadang-kadang dalam grup masjid ke grup ustaz, pakat duk tepek juga. Jadi tak payahlah, kalau rasa nak ucap, hantar PM dia panggil ni, mesej peribadi kepada keluarga dia tu, mengatakan kita ucap takziah, kita doakan kepada orang mati supaya dapat keampunan Allah Azza wa Jalla, itu yang terbaik. Ni ya. Eloklah ni. Tak, kalau kita dengar kawan kita mati, keluarga kita mati, siapa-siapa yang jauh-jauh, kita baca doa ni. Sebab tu dia guna Allahumma ktubhu, tuliskan dia. Sebab dia jauh. Baiklah. Masa kita panjang, kita ambil yang terakhir dalam bab bacaan, babu ma yaquluhu idza balaghahu mautu aduwil Islam. Dengar. Bab bacaan ketika kita dengar khabar kematian musuh Islam. Bukan musuh kita. Kadang-kadang awak bermusuh dengan orang tu, dia baik pun, awak tu sakit hati, dia tak ada pasal-pasal. Tapi kalau ini musuh Islam, dia ni memang kaki penentang Islam tegar. Kalau tengok isu murtad gak, dia selalu depan. Demonstrasi duduk mahkamah dia lah. Jadi kalau dia ni mati, dia duduk khianat pada Islam, menghina Islam, hina Nabi. Kalau dia mati, apa ucapan kita? Tengok ni. Bacaan 439. Qala an-Nawawi, ruwina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Ibn Mas'ud, dia berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, qad qatalallahu azza wa jalla Aba Jahlin, masa perang Badar. Tulis dia anak, Abu Jahal ni mati dalam peperangan Badar, tahun yang kedua di Badar. Badar ni 150 km dari Madinah. Jadi bila Abu Jahal telah dibunuh, Ibnu Mas'ud pergi lapor ke Nabi, ya Rasulullah, Abu Jahal mati. Nabi kata apa? Mari kita baca belakang doa. Maka diriwayatkan Nabi baca doa ni, Alhamdulillah allazi nasara abdahu wa a'azza dinahu. Alhamdulillah allazi nasara abdahu wa a'azza dinahu. Alhamdulillah allazi nasara abdahu wa a'azza dinahu. Segala puji bagi Allah yang telah menolong hamba-Nya
dan memuliakan agamanya. Jadi Allah Ta'ala tolong Nabi dengan matinya musuh Islam, nama dia mendiang Abu Jahal. Dan ada riwayat lain, tulis hadis ini dhaif. Hadis ini kata di muhakkik sana dia dhaif. Dalam cerita lain, kata saya dengar cerita. Ada riwayat kata Nabi namakan Abu Jahal Fir'aun hadhil ummah. Kalau setiap zaman tu ada Fir'aun, zaman Musa Fir'aun nama dia Ramsis. Raja dengar nama mendiang Fir'aun. Nama apa? Jangan buh nama anak Ramsis. Itu nama Fir'aun. Jadi Fir'aun hadhil ummah, Fir'aun bagi umat ni nama dia Abu Jahal. Oh, tu nak cerita jahatnya dia Abu Jahal. Tamaklah uraian kita, insya-Allah kita akan sambung lagi di siri kita akan datang esok dalam babu tahrimin niyahati 'alal mayyit wad du'a bi da'wal jahiliyah. Bab haram meratapi orang mati dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Insya-Allah kita akan bincangkan dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.